Hai, halo, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Setelah kita dikejutkan dengan berita perhimpunan ataupun bersolidariti untuk Najib Razak, sudah pasti penyokong-penyokong Najib Razak terima berita gembira. Najib yang dipenjara Kajang pun bagi saya, pada pandangan saya, juga bergembira terima berita baik ini kerana masih ramai di luar sana yang mahu Najib Razak dibebaskan. Dan yang paling mengejutkan baru-baru ini, kepimpinan PAS sendiri telah mengumumkan akan memulakan perhimpunan ini dan telah mengajak UMNO untuk bersama-sama bersolidariti untuk Najib Razak. Jadi saudara-saudara, akhirnya DAP pun sudah mulai bersuara, bahkan Parti Bersatu pun sudah mulai bercakap-cakap tentang perhimpunan ini. Apa yang berlaku? Ini satu tulisan daripada Syabuddin Husin bertarikh 31 Disember 2024. Jika curiga dengan UMNO, sebaiknya DAP juga turut sama sertai himpunan 6 Januari depan. Wow. Adakah dengan ini bukan sahaja DAP tetapi parti-parti di dalam PH sekaligus UMNO BN PAS Bersatu akan mengadakan perhimpunan ini beramai-ramai? Tidak mustahil untuk berlaku, tetapi mungkin mustahil juga untuk berlaku. Pengerusi DAP Lim Guan Eng dilaporkan memberi amaran bahawa kerjasama antara UMNO dan PAS dalam perhimpunan Solidariti untuk Najib Razak pada 6 Januari boleh menimbulkan keraguan. Adakah dengan ini DAP tidak puas hati dengan UMNO yang hari ini bersama-sama menjadi kawan di dalam kerajaan perpaduan, tetapi mendengar UMNO dan PAS akan bersama-sama dalam perhimpunan, akhirnya pengurusi DAP bersuara. Katanya tindakan itu bukan saja memberi kesan kepada kestabilan politik, malah turut menjejaskan keyakinan rakyat terhadap keikhlasan UMNO membentuk kerajaan. Jadi pada akhirnya tulisan daripada Syabuddin ini berkata, walaupun DAP ada 40 kerusi parlimen, kalau mereka dapat bawa 1.000 orang ke himpunan Solidariti pada 6 Januari pun sudah dikira lebih daripada memadai. Janganlah Lim bising-bising mengomel lagi pasal UMNO. Sebaliknya mulailah kumpul orang daripada sekarang. Jika DAP dapat turun sama, pasti mereka tidak curiga lagi kepada UMNO. Dengan turut sertai himpunan itu, Anwar juga tidak perlu susah payah untuk mengekalkan keyakinan rakyat kepada kerajaan. Cumanya jika DAP masih curiga dan tak percaya terhadap UMNO, kerana ternampak sudah mula mahu bersama PAS, parti itu sebaiknya memilih untuk turun bersama bersolidariti pada 6 Januari depan. Saudara-saudara, apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara yang saya amat hormati, di tahun yang baharu ini, rupanya cerita lama, cerita pada tahun 2024, ada yang belum selesai, perlu diselesaikan. Sebelum ini, rakyat Malaysia, terutamanya di Sabah, kini digemparkan dengan isu skandal rasuah di Sabah. Selain daripada itu, kita rakyat Sabah dikejutkan dengan satu himpunan, satu perhimpunan yang bernama Himpunan Bangkit Sabahan. Perkara ini satu perkongsian daripada utusan Borneo Online bertarikh 31 Disember 2024. 1.500 hadir Himpunan Bangkit Sabahan. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, saya sebagai rakyat Malaysia dan juga rakyat di negeri Sabah mengucapkan tahniah kepada yang di Pertuan Negeri Sabah, TYT Baharu Sabah Musa Aman, yang telah melafaz sumpah yang di Pertuan Negeri Sabah ke-11 bertarikh 1 Januari.
Dan pada masa yang sama, saya juga menerima maklumat berita berkaitan dengan 1.500 orang hadir Himpunan Bangkit Sabahan. Nah, berkaitan dengan Himpunan Bangkit Sabahan ini, terdapat satu tulisan di dalam artikel ini yang amat menarik minat saya untuk saya kongsikan kepada Anda semua yang menonton video hari ini. Kira-kira 1.500 orang daripada pertubuhan NGO, bukan kerajaan, menghadiri perhimpunan Himpunan Bangkit Sabahan diadakan di Anjung Selera Likas. Pengurusi Gerakan Kuasa Rakyat Malaysia, Datuk Zulkarnain Mahdar berkata, perhimpunan aman itu turut disertai beberapa aktivis, termasuk wakil mahasiswa dari UMS. Beliau berkata perhimpunan sepatutnya melibatkan 3.000 peserta, tetapi dihadkan kepada 1.500 karena penganjur tidak memperoleh permit. Saya bersama beberapa individu sebagai majlis penasihat kepada penganjur ingin meluahkan rasa tidak puas hati terhadap pengurusan satu lagi kumpulan, Perhimpunan Aman Gempur Rasuah Sabah, yang mendakwa sebagai mahasiswa UMS. Tetapi jelas kumpulan kedua itu sebenarnya didalangi oleh parti pembangkang di Sabah. Kita dapat melihatnya kerana kebanyakan mereka adalah ahli parti pembangkang. Zulkarnain mendakwa bahwa perhimpunan Aman Gempur Rasuah Sabah dipercayai, didalangi, dan dibiayai oleh dua pihak yang berpangkalan di Semenanjung dan Sabah. Orang-orang ini sebenarnya didalangi oleh dua pihak. Tujuan utama mereka sudah tentu untuk menjatuhkan kerajaan negeri, sedia ada sama ada dalam masa terdekat atau lambat, dengan kerajaan gabungan GRS dan PH sebagai sasaran, PH Sabah sebagai sasaran utama. Beliau juga menolak tuntutan yang dibuat oleh Aman Gempur Rasuah Sabah yang mendesak Ketua Menteri Sabah Hajiji dan yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Musa Aman meletakkan jawatan tanpa alasan kukuh. Katanya, apa bukti yang mereka ada untuk menunjukkan bahwa dua tokoh ini, Hajiji dan Musa, telah disabitkan di mahkamah sehingga terpaksa meletakkan jawatan. Saudara-saudara, setakat ini pada pandangan saya Hajiji sah sebagai Ketua Menteri Sabah, manakala Musa Aman sah sebagai yang di-Pertuan Negeri Sabah. TYT ke-11, kita tak boleh membuat satu kenyataan yang memburuk-burukkan mereka, tapi sebaliknya kita menghormati keputusan yang telah dibuat. Berkaitan dengan ini, saudara-saudara, apa komen Anda?